InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan rukun wudu. Masih lagi berkait dengan rukun-rukun wudu, hadis yang ke-8, muka surat 84 itu. Muka surat 84 hadis yang ke-8. Ana Abdullah bin Amr qala raja'na مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya, kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana dari Mekah ke Madinah, sehingga apabila kami singgah di tempat yang mempunyai air, tempat yang ada sumber air. Jadi di situ ada satu kumpulan mana orang Islam lah, sahabat juga. Mereka bersegera untuk menunaikan salat asar. Mereka mengambil wuduk dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan gopoh-gapah itu. Kami sampai kepada mereka dalam keadaan tumit-tumit mereka masih bersinar, tidak disentuh oleh air. Bila kami sampai tu tengok tumit mereka itu masih lagi bersinar. Bersinar la hayaluhu ni maksudnya jelas nampak keadaan kulit yang tidak kena air itu. Siapa-siapa pakai tahu tu tak kena air di kulit itu. Tu. Sebab kalau kita kata kalau bersinar ni makna kena air. Tidak, la hayaluhu ni maknanya nyata kulit mereka itu tak kena air. Jelas nampak. Tu. Mana kami tidak syak lah, jelas sangat. Mana ada bahagian tumit mereka tu tak kena air. Itu maksud dia nya. Sebab kalau kita kata bersinar, kena air lah, sebab tu jadi bersinar. Ni tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah tumit-tumit yang akan disentuh oleh api neraka. Tu ada tambahan sedikit terjemahan ini. Ataupun satu lagi terjemahan, wailul lil aqab minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang akan disentuh oleh api neraka. Boleh juga terjemahan yang ketiga, binasalah, celakalah, binasalah tumit-tumit kerana disentuh oleh api neraka. Asbighul wudu, sempurnalah oleh kamu wudu. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW sebut berdasar pada riwayat daripada Abdullah bin Amr ini, sebab Rasulullah kata binasa tumit-tumit yang akan disentuh oleh api neraka, sini ni dia berkait dengan ada beberapa orang sahabat yang tidak cermat semasa mengambil wuduk itu, menyebabkan bahagian kaki itu ada yang tidak tersentuh air. Yang mana disebut di sini yang tidak tersentuh tu adalah tumit. Tumit ni bahagian belakang. Mungkin bagi setengah orang dia agak sukar sedikit nak basuh bahagian itu. Bagi orang yang mungkin bersaiz besar ataupun dia sudah ada masalah di segi fizikal, tu mungkin susah sikit. Padahal kita belajar sebelum ini, dalam hadis-hadis sebelum ini, kaki kena basuh sampai ke bawah telapak kaki itu. Semua ni kena basuh lah. Bahkan celah-celah jari jemari itu perlu di ikhlal bil asabi'. Mana kita menyelati menggunakan jari kelingking ini. Mana perlu, kalau tidak guna jari kelingking tak apa, asalkan kita pastikan kita gosok di celah-celah. Biar pastikan begitu. Baik. Jadi di sini kenapa Nabi sebut tumit? Ini sebelum kita baca lah. Sebab di situ nampak tak kena air. Bukan bermakna mana kalau tidak kena di ibu jari tak apa. Tidak wail, tidak akan tidak. Nabi sebut aqab tu kerana pada waktu tu tumit tu tak kena. Padahal kita kata kalau tumit kena api neraka, habis kaki tu. Jadi apa maksud sebenar? Cuba kita tengoklah di sini.
Jadi terlebih dahulu apa maksud wail itu? Wail ini dia ada beberapa makna kalimah wailun. Banyak jalan Quran guna wail ni. Antaranya kehinaan, kecelakaan, kebinasaan dan kesusahan disebabkan azab. Ada juga kata wail ni makna neraka apa tu? Neraka wail. Ada juga yang kata begitu. Di dalam satu riwayat terdapat penjelasan tentang makna wail itu. Ini ada disebut juga. Cuba kita tengoklah di sini. An Abi Sa'id 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-wail wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafir 40 kharifa qabla an yablugha qa'rah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, wail, kalimah wail itu adalah satu lembah di dalam neraka Jahannam. Orang kafir jatuh ke dalamnya selama 40 tahun sebelum sampai ke dasarnya. Maknanya bila jatuh daripada permukaan itu, nak sampai ke dasar dia tu, ke asfal itu, nak sampai ke qa'run tu 40 tahun. Tapi hadis ni dhaif lah. Cuba tengok bawah dia buat tu, hadis ni dhaif. Sunan hadis ni terdapat juga dalam Sunan Tirmizi bab surah Al-Anbiya, babnya surah Al-Anbiya. Musnad Imam Ahmad bab hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Syekh Al-Albani dan Syu'aib Al-Arnaud mendhaifkan hadis. Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Namun begitu riwayat ini adalah dhaif. Takhrij tu dia buat di bawah sebut. Kerana itu ulama tidak menetapkan dengan pasti untuk satu makna ini sahaja. Sebaliknya mereka memberikan kemungkinan beberapa makna. Walau bagaimanapun kalimah wa ini sama ada kita terjemah neraka ke, kita terjemah halaka, musnah ke, semuanya bersifat negatif, bersifat perkara keburukan. Dia tak akan pergi kalimah wa ini kepada perkara yang positif. Dia tak akan pergi ke situ. Makna wail ini. Hadis ini juga menjelaskan tentang rukun terakhir wudu, iaitu kaki adalah antara anggota yang wajib dibasuh sehingga ke buku lali, sehingga ke telapak, ke bawah lah. Saya tidak nafikanlah, ada juga khilaf ulama berkenaan dengan bahagian bawah tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i kena basuh semuanya. Satu, perbuatan sahabat meninggalkan sebahagian anggota kaki telah menyebabkan mereka diancam dengan neraka. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan sahabat meninggalkan sebahagian anggota kaki, iaitu dalam riwayat lain pun ada juga sebut. Cumanya begini, sebelum kita baca riwayat tu, kalau dalam syarah hadis ni disebut punca jadi tak rata tu kerana tak cermat lah. Sebab tu dia sebut dah awal nampak gaduh tergesa-gesa tu. Tergesa-gesa sebab nampak asal nak habis tu. Jadi tidak cermat, jadi kenapa tergesa-gesa tu? Jadi makna di sini kita nampak tergesa-gesa tu menyebabkan berlaku kecuaian itu. Baik, dalam hadis lain ada disebut, ni hadis ni terdapat dalam kitab Imam Tahawi Syarah Ma'anil Athar, bab dua kaki adalah fardu wudu. Wudu untuk semaya lah, maknanya mesti diratakan. Baik, ini hadis dia. Ana Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman tawaddau wa ka'annahum taraku min arjulihim syai'a faqala wailul lil aqabi minan nar asbighul wudu. Daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kumpulan berwudu dan seolah-olah mereka meninggalkan sebahagian anggota kaki mereka. Bukan tak basuh semua, basuh tak rata maksudnya. Lalu Nabi bersabda, binasalah tumit-tumit kerana disentuh oleh api neraka. Sempurnakan wudu. Saya terjemah kerana disentuh tu sebab ada setengah ulama kata min itu lit'ali, kerana. Min dengan makna kerana. Jadi kita boleh terjemah celakalah tumit kerana api neraka. Kemudian Nabi kata sempurnakanlah wudu. Jadi perbuatan Nabi SAW mengingkari dan memberikan janji buruk terhadap beberapa orang sahabat yang tidak menyempurnakan basuhan kaki sehingga menyebabkan tumit kekeringan. Maksud dia begini, tidak menyempurnakan basuh kaki itu sehingga dengan jelas nampak tumit itu kering, itu maksud dia. Bila tengok lain basah, ada bahagian tu tak
nampak kering lah. Sebab tu saya kata terjemahan bersinar tadi tidak kita ubahlah sikit sebab kalau tengok dalam kitab lain tu memang dia sebut tu makna sebenarnya tidak nampak bersinar itu adalah sedikit situ mungkin kita boleh ubahlah. Kalau kena air dia bersinar. Tu jadi tumit itu jadi kering lah, sehingga nampak dengan jelas tumit itu mana kering, bahagian tumit itu. Jadi kenyataan Nabi itu menjadi dalil bahawa kaifiat wuduk untuk kaki ialah membasuh dengan sempurna sampai ke buku lali. Dia aqab ini, dia gini kalimah aqab ni maknanya tumit. Baik. Jadi boleh ke terjemah dengan buku lali, dia termasuk juga. Yang qalib ala aqibaih, mana dia berjalan dengan tumit dia, mana isyarat pada undur, dia guna tumit. Orang tak berjalan dengan buku lali. Mana berjalan dengan buku lali? Sebab kalau orang Arab guna wayang qalibu ala aqibaih, dan mereka mana berbalik mana seolah undur dengan tumit lah. Di situ makna tumit. Tapi setengah-setengah kata tu buku lali pun termasuk jugalah, sebab dia dekat tu antara tumit buku lali tu kan. Dia dekat, tapi asalnya maknanya tumit. Tu. Tapi kukuk mana pun mana buku lali tu hak dia, hak situ. Mana kalau kena situ kira sempurna. Walaupun kita bincang dah yang di sebagai orang panggil untuk dapat kelebihan, kita basuh atas lagi daripada buku lali. Dan itu amalan sahabat. Mana pelebih tu, seperti mana kalau siku pelebih sampai ke tengah adud ni, lengan ni. Ia bukan hanya semata-mata sapu sahaja, sebagaimana yang diamalkan oleh golongan Syiah, atau basuhan ringan yang menyerupai basuh sahaja. Janji buruk seperti azab dan kecelakaan hanya diberikan kerana melakukan dosa besar dan meninggalkan kewajipan. Sebab bila diancam dengan neraka ni, maknanya perkara itu berat. Kalau keadaan khusus fiqh pun bila diancam dengan neraka, maknanya perbuatan itu perbuatan fardu. Kalau sunat tidak akan diancam dengan neraka. Itu kaedah dia begitu. Bila diancam dengan mana benda tu benda fardu tu, benda wajib tu. Kalau benda sunat kelebihan biasa gitu, dia tak akan disebut, diancam dengan neraka. Kalau Syiah memanglah, Syiah memang dia basuh atas saja. Jangan tengok dalam internet tarik cara wudu Syiah, dia akan tunjuk bagaimana Syiah wudu. Dia ada bacaan dia masa basuh kaki tu, dia buat gini, dia basuh gini. Cara basuh dia tu, dia letak kaki dia start sini, dia basuh tangan tu, dia bukan basuh, dia sapu. Bila sapu tu dia tidak gitulah, dia celup air, dia start sini, ni kaki dia buat gitu, dan dia ada bacaan dia. Dia start, dia tidak kata ngomong kok ni kau gini tak, sebab dia buat start sini. Dalam kitab dia pun sebut gitu. Patut tu secara praktikalnya boleh tengok dalam bentuk video. Dan dia setiap dia basuh tu dia ada bacaan dia. Tu Syiah lah. Di sini ada sebut ni Syah Waliullah dalam Hujjatullahul Balighah ni. Sebab Syah Waliullah ni dia agak ulama yang rohani sikit. Cara dia tu bila dia bincang tu dia lebih kepada macam rahsia lah. Mawara adzali, di sebalik itu ada rahsia dia. Cuba kita tengok Memang Syah Waliullah ni dia gitu. Cuba tengok dalam Hujjatullahul Balighah tu lah. Syah Waliullah Ad-Dihlawi telah memberikan komentar terhadap hadis ini dengan katanya, Nabi SAW telah bersabda kepada orang yang tidak menyempurnakan wudu dengan katanya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit yang akan disentuh api neraka. Saya berpendapat, kata Syah Waliullah, bahawa rahsia kenapa Nabi kata begitu, berat tu ancam dengan neraka tu. Jadi pada pendapat saya, kata Syah Waliullah, rahsia pada kata-kata Nabi itu ialah bila mana Allah mewajibkan basuhan anggota-anggota ini, lalu Allah Ta'ala berkehendak untuk menguatkan lagi makna basuh. Bila Allah menetapkan, maknanya bila Nabi buat ketetapan dia gini, sebab dalam Quran sebut kan, dalam Quran sebut wa arjulihim tu. Maknanya bila sebut, maknanya itu termasuk anggota. Jadi kenyataan Nabi ni sebenarnya untuk takkid, untuk menguatkan lagi. Basuh tu kena basuh sungati, jangan basuh main-main. Kita tidak nafikan, kena ingatlah makna hak ni. Sebab itulah kalau dari sini pun ada sebut
Yang dimaksudkan basuh wuduk yang kita bincang ni wuduk untuk salat. Dia ada selagi wuduk tu yang dikira sebagai dia panggil wuduk yang ringan. Hak tu wuduk tu sebenarnya bukan untuk salat. Hak orang panggil fardu, seseorang bila nak salat salah satu menjadi wajib kena ada wuduk. Wuduk tu. Sebab kalau orang tu ada wuduk tu, sudah ada wuduk, sudah bertaharah, dia nak ambil wuduk, hak tu tidak kira wuduk untuk salat. Hak tu dia panggil tajdid wuduk. Nak baru wuduk. Setengah-setengah ulama hak untuk baru wuduk. Wuduk ada dah. Kalau dia ringan misalnya tak rata sikit pun tak apa. Basuh pakai sekali-sekali belakang pun tak apa. Mana kalau ada sikit tak rata pun tak apa. Dia panggil wuduk ringan. Itu dibincang oleh ulama dalam kitab fiqh. Dia panggil wuduk yang ringan. Kalau dalam Sunan Nasa'i itu kita bincang dah lah tu. Baik. Hak ni tidak ni. Hak ni wuduk hak menjadi syarat untuk sah semaya. Hak ni yang dimaksud ni. Jadi kata Syekh Waliullah lagi, bila Allah menetapkan bahawa tumit ni termasuk dalam rijlun, kaki yang wajib dibasuh, bila Allah tetapkan dia menjadi rukun, maka Allah nak bertegaslah mesti kena basuh biar rata. Kena ada gosok. Siapa dicelah jari pun kena itu juga dalam setengah riwayat. Jadi Allah sebut gini ni, Allah sebut ni maksudnya Nabi sebut ni lah. Nabi sebut gini ni maknanya Allah bermaksud gitu, nak suruh supaya dipandang berat masalah ini. Justru itu kata Syekh Waliullah, jika seseorang membasuh sebahagian anggota tetapi dia tidak sempurnakan anggota yang dibasuh itu, maka hal itu tidak layak dipanggil basuh. Tak layak dipanggil. Anggota tu kena basuh, tapi dia basuh tak rata. Tu orang tak panggil basuh, tak siapa hak basuh. Tak boleh kita kata basuh, tak boleh. Tu. Begitu juga ia sebagai menutup pintu bermudah-mudah. Maknanya nak tutup pintu bermudah-mudah, ambil wuduk ni buat gitu-gitu ya. Tidak cermat di situ. Naknya ihtiyat, cermat. Sebab kenapa dikaitkan dengan api? Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang akan disentuh oleh neraka. Apa kait dengan neraka? Ancam dengan neraka tu. Sebab apa? Sebabnya sebab di sini hak kita duk bincang ni, hak Nabi kata gini, dia berkait dengan hadas. Maknanya tak kata hak tu tak terangkat hadas itu. Tak terangkat hadas. Makna kalau dia bayar kalau buat gitu semaya pun jadi tak sah tu. Tak sah jadi semaya. Dan keinginan untuk tidak menghilangkannya. Jadi makna tak ada tu. Cermat untuk pastikan betul-betul rata tak ada. Nak elok tu patutlah kalau ancam dengan neraka, hadas tak terangkat menyebabkan semaya jadi tak sah. Lepas tu nak ajar perasaan diri umat Islam buat ibadat biar betul, biar tepat. Nak ajar tu. Jadi bila berlaku hadas tak terangkat, patut tak ada keinginan yang tinggi untuk menghilangkan hadas dengan cermat mengambil wudu, perbuatan itu dia boleh bawa pada neraka. Jadi bawa pada neraka itu apa maksud? Sini dia tidak berjaya. Maksudnya kesal tak ada, kesal daripada tak rata tu semaya jadi tak sah. Maknanya kefarduan salat tak lepas. Bila salat tidak sah, maknanya berat. Seperti tadilah kita kata, mana ada dalam hadis yang sahih disebutkan, kita bincang dah dalam kitab Mishkat ni juga. Kita jaga tak cermat masa kencing menyebabkan kena masuk neraka kan? Masuk neraka. Kita kata apa kaitan kencing tak cermat? Basuh bukan tak basuh. Tak berdaham menyebabkan selepas tu tubik ataupun kencing tu kena pakaian tu buat solat. Itu mana tak cermat. Dia berkait dengan solat juga. Kesan daripada benda simple saja kerana tak jaga, akhir sekali benda besar jadi tak tercapai maksudnya, tak lepas fardu. Kan ibadat solat ni ibadat terbesar. Ibadat terbesar. Kalau tidak besar tak akan letak sebagai rukun tu selepas syahadah dia lah. Bersuci pula ciri, sebab bila kita bincang tentang wuduk ni bersuci lah di bawah tajuk taharah itu. Jadi bertaharah ini adalah ciri yang membawa keselamatan daripadanya dan menghapuskan dosa. Bersuci ni dalam agama Islam kita ni, bersuci salah satu sebab seorang itu selamat di hari akhirat. Sebab apa? Semaya dia kait dengan semaya. Dan dia boleh menghapuskan dosa.
Kita bincang dah sebelum ni, bila seorang tu ambil wudu, maknanya akan gugur dosa-dosa dia bersama dengan titisan air itu. Tu. Bila tidak dapat diperolehi makna bersuci dengan sebab tak cermat, tak jaga, walaupun nampak bersuci tapi tak sampai maksud bersuci, dengan sebab cualah pada anggota serta menyalahi ketetapan Allah padanya, maka ia menjadi sebab pula dengan kecuaian itu ambil wuduk jadi tak sempurna, tak tercapai. Akhir sekali kalau perkara ni tidak ditangani, tidak dianggap berat, begitu berlaku seterusnya, dia boleh memberi kesan kepada hati manusia, boleh memberi masalah kepada hati dengan melakukan ciri-ciri membawa kerosakan jiwa. Di sini Syah Waliullah nak sebutnya bahawa isbagh wuduk itu salah satu termasuk dalam tazkiyatun nafs, salah satu bentuk penjagaan hati dari sudut rohani, dari sudut ruh hati itu. Hak jaga hati pada fizikal tu, doktor kata nak jaga hati tak boleh makan, hak tu fizikal, hak tu kena dengar wah doktor hak tu. Jangan makan benda ni boleh rosak hati, hak tu fizikal. Ni rosak hati, rosak segi ruh dia tu. Yang mana bila rosak hak tu dia punah habis hak lain. Hati jadi kerah payah nak terima, kesan wuduk tak sempurna. Di sini maknanya Syah Wali nak menjelaskan bahawa salah satu punca hati jadi rosak, jadi keras hati, suka nak terima kebenaran, hati lebih minat kepada perkara syubhat, hati lebih minat kepada perkara yang menyalahi sunnah. Salah satu sebabnya kerana tidak cermat dalam bab wuduk. Itu kata Syah Waliullah. Kemudian Nabi, kemudian ni pandangan dia, sebab tu dia wallahu alam lah sebenar lagu mana tu pandangan dia lah. Tapi anak duk baca berkali-kali cuba nak memahami dan rujuk dalam kitab asal. Memang ni ulama terima, dalam syarah pun terima. Betul lah. Sebab apa? Sebab dia kira gini dalam agama kita ni ada setengah perkara tu bila rosak hal ni tak jadi hal ni, dia rosak lah. Misalnya ni sebab apa? Sebab wuduk ni dia menjadi syarat untuk sah sembahyang. Enggak cuba bayangkan kalau bab tawaf pun berkait dengan wuduk juga, bab kita kata baca Quran pun berkait dengan wuduk juga, banyak berkait. Tiba-tiba hal ni tak jadi, menyebabkan rosak lain. Lama kelamin kalau biar gitu, orang panggil ibadat, orang panggil fardu tu, hak sembahyang tu, sepatutnya dia boleh jadi pembersih hati. Dia boleh jadi dengan ibadat tu hati jadi lembut, hati jadi subur. Tak ada semua tu. Apa? Awal-awal lagi tak rosak. Rosak mana? Rosak pada syarat dia tu lagi, iaitu wuduk tu. Ni kalau dibiarkan berterusan tak cuma mana kata bertahun-tahun, inilah Syahulillah kata kesan dia rohani tu jadi mana bercelaru, rohani tu tidak stabil. Jadi kita orang Islam ni kena ambil kira perkara-perkara gitu. Kita sebagai orang Islam kena ambil kira. Jangan kita nampak fenomena yang berlaku ni kerana sebab-sebab sains sahaja, sebab-sebab zahir sahaja. Jangan kita kata berlaku COVID ni kerana kita tak jaga kebersihan saja, kerana itu sahaja, ataupun kerana ada tak tahulah sahaja sebut, kerana ada lah musuh-musuh ni termasuk dalam teori konspirasi ke apa, kita tak tahu dah. Boleh jadi berlaku tu, boleh jadi, kita tidak nafi tu. Tapi umat Islam dia kena tengok selagi. Boleh jadi kerana keseksa daripada umat Islam tak cara kepada orang panggil penguat kepada rohani. Sebab penguat kepada rohani itu salah satunya ni, bila umat Islam gagal daripada kecil lagi ambil wuduk tak betul, nak sampai ke peringkat balik tak betul juga. Lepas tu sebab setengah orang ni gini, masalah ni dalam perhatian saya lah. Ramai mana orang kita ni ambil wuduk dia tu dia berpada dengan masa dia belajar masa fardu ain di sekolah rendah. Hak tu dia bawa ke besar. Dia kata benda asah belajar agama dia lagi. Banyak kesalahan berlaku tu kerana tu. Tu. Pengalaman saya sendiri lah, orang tu dah. Tak setuh buka kaki dia pakai gitu je basuh ambil wuduk. Dia buka pakai dia buat gitu supaya pucik gitu dia buat. Depan saya. Malas sebutlah masjid mana tu. Enggak sebut dah dulu. Saya tegur dia. Pakcik kata tak tepat. Saya tak kata salah, tak betul tu, tidak tepat lah maksudnya buat gitu. Dia kena gosok, kena pastikan kata. Dia marah betul dah, dia kata tak ada orang tegur, memang betul dah dia tu, dengan suara dia kuat. Nak macam mana? Sedekah kalau kita tengok siapa wailul lil aqabi minan nar, neraka tu orang yang tak jaga tu. Tak kira lah. Sebab tu ulama kata hak ni kalau tangan pun tak basuh ni tu sama juga, kena neraka juga tangan tu.
Jangan kita kata tumit ya, hak lain tak apa, buat lebih kurang tumit ya tak boleh. Tak. Ni contoh saja ni. Kemudian Nabi SAW mengakhiri hadis ini dengan ulangan peringatan, takrarut tazkirah ini, supaya menyempurnakan wudu. Sempurnakan wudu, asbiul wudu. Ia sebagai taukid atau takkid kepada perintah-perintah sebelumnya, supaya umatnya mengambil berat tentang perkara ini. Jangan main-main. Baik, hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 masih di bawah bab yang sama lagi. Jadi makna kena semak tu, anak-anak kita kena semak tu. Allah anak sendirilah. Kadang-kadang kita perhati, dia nak ambil wuduk, kita perhati, kita tengok. Oh lah kata parut budak ni ambil wuduk dah. Dia kena betul. Memang dia jawab, budak dia jawab. Tak tahulah budak dia pakai mana juga sebenarnya budak ni mu. Dia kata lagu ni atau ustazah ajar di sekolah. Dia kata ya Allah, ustazah ajar lagu ni. Budak-budak ya. Dia kena betul. Hari ni betul, main tak betul pula. Babo tu kira gaduh kan. Muka dia duduk main luar, kita suruh semaya. Ambil wuduk cepat-cepat ni nak jimat masa, nak pergi main pula tu. Tengok dia ambil wuduk lagi mana. Memang gitu. Budak-budak nak mana? Hak ni dalam hadis ni orang tua ni. Bukan budak-budak dalam hadis ni. Orang tua boleh berlaku gitu. Kena jaga malik. Baik, Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasha binasiyatihi wa 'ala al-'imamah wa 'ala al-khuffain. Diriwayatkan daripada ni, saya teringat ni sebut dah sebelum ni, kena ingatlah. Di sini sebut isbak. Salah satu isbak wudu kalau mengikut setengah sahabat Nabi, misalnya Ibnu Mas'ud, dia kata salah satu isbak wudu ni jaga air, jangan bazir air. Mana kita guna kadar yang kira-kira cukup untuk basuh sekadar ini, untuk sapu sekadar ini. Mana jangan bazir air. Maknanya kita jaga kawal pengguna air supaya tidak sampai hak membazir. Itu termasuk dalam menyempurnakan wudu juga. Mana bukan sekadar gosok, bukan berkait dengan anggota tu saja, dia berkait dengan air itu juga yang kita nak guna tu termasuk dalam isbag. Makna kalau seseorang itu membazir air, misalnya dia buka paip air tu kuat sekali sampai ngecik habis, itu tak termasuk dalam isbag juga. Walaupun rata menggunakan air tu rata, tapi air tu bazir, tak tercapai juga maksud. Maknanya kena jaga. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Nabi SAW berwudu. Lalu Nabi sapu jambu dia. Dia gini. Maknanya Nabi dalam riwayat lain lah, bila Nabi nak itu Nabi buat gini. Nabi tak pecah, cuma Nabi akak. Ni jambu dia panggil. Ubung-ubung tempat tu Muhammad jambu. Dia buat gitu. Dia buat gitu tu dia masuk sekali atas serban lalu. Kena sini dan kena pada serban. Itu maksud dia. Jambu dan serban Nabi. Baik. Ni Mughirah bin Syu'bah tengoklah. Dan dua khuf. Dan dia sapu atas dua khuf. Ni sebut ni sapu. Kan sapu ni kan. Sapu ni sebenarnya kepala dia begini setahap telinga ni kalau mengikut ulama, telinga ni termasuk dalam ra'sun. Telinga ni termasuk ra'sun. Dia hak sekat ni dia panggil, kita kata bahagian ni hak kita tengok depan ni panggil wajhun. Lepas tu sebutir ni kira kepala. Ni tekak belakang, ada belakang nama bahagian ni semua ada nama khusus belakang. Jadi telinga ni dia tak masuk dalam wajhun, tapi dia termasuk dalam ra'sun. Sebab tu dia kena sapu juga supaya rambut juga, sebab dia termasuk dalam ra'sun. Itu mengikut ulama lah. Dan sebenarnya dari sudut bahasa Arab pun dia termasuk dalam kepala. Ra'sun ni uzun ni termasuk dalam ra'sun. Telinga tu Dalam hadis ni sebut hak sapu. Sapu kepala. Dan masa Nabi sapu kepala ni, Mughirah kata Nabi pakai serban. Cuma Nabi buat gitulah supaya kena di rambut. Rambut mana kena? Bahagian ni, jambu ni, ubun-ubun lah kita kata. Sebab tu dia sebut nasiyatih tu. Kalau tengok dalam kamus dia panggil ubun. Kita panggil jambu tu. Kena sekali dengan serban lah. Dan dua khuf. Baik, Hadis ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i dan ashab, yakni tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, dan juga Imam Malik, guru Imam Syafi'i, iaitu tidak harus semata-mata menyapu di atas serban saja.
Maknanya kalau mengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kita nak sapu atas serban, tapi biar kena juga rambut. Kalau semata-mata atas serban saja tak kena, walaupun 3 lah pun tak kena rambut, tak boleh. Sebab Nabi ni bila dia pakai serban, dia kita kata dia buat gitu, dia wagi ke belakang serban dia tu, dia sapu kena rambut dan sekali dengan serban. Maknanya bukan serban saja. Bukan serban saja, tapi termasuk dengan bahagian rambut di nasiyah dia, di ubun-ubun itu. Sebab itulah Imam Syafi'i dan Imam Malik kata tak boleh. Maknanya tidak memadai, makna jadi tak sah tu. Kalau buat kena diserban saja. Kena ingatlah hak ni khilaf ni, ulama lain kata boleh. Tak apa serban saja. Hadis lain pula tak ada hadis lain. Sebut atas ni saja, tak kena ubun-ubun. Tu. Sebaliknya wajib juga menyapu di atas kepala atau jambul. Dia tidak memadai atas serban saja. Biar kena jambu ke mana-mana asal rambut, biar kena. Itu maksudnya. Hadis ini juga menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan memadai menyapu sebahagian kepala, tak perlu keseluruhan, sebahagian saja. Ingat saya sebut berapa lah? 7 lah lah. 3 lah. Saya ingat budak sekolah, saya ingat lagi pakar ini. Bila baca hadis-hadis ni, kita ingat kata paruk budak-budak kan. Muka tak siwi kena ni, muka dah pergi sekolah ni, pakar dengar dia panggil apa, dia panggil thank you dulu, sapu rambut dulu, terkenal dulu sekolah dulu. Oh saya tu hilang tu. Akhir sekali pegang rambut 3 lah. Pegang rambut nak ambil wuduk ni 3 lah. Zuf dia heret kena 3 padat dah, memadai. Ambil tu dah. Tak kira dah. Dia panggil apa ni, kita kata fadilat, tak kira dah. Asal nak sah sekara ya pada budak-budak gitu ya dia kira. Boleh lah 3 lah. 3 lah rambut tu. Jadi dalilnya ni lah, sebahagian tu dia tak ayat semak mana, sebanyak mana, sebahagian. Sebab jambu ni kan sikit benar tu. Tapi setengah ulama kata tak boleh sikit dah, sekurang-kurang dia kata kena 1 pelapis, 1 macam-macam lah ulama sebut pula. Setengah tu kata tu ni separuh tapak tangan sebelah, macam-macam dalam kitab sebut. Tapi sampai ini minimal 3 lah pun boleh dah. Mana boleh berdoa tu. Jadi ulama yang mewajibkan menyapu keseluruhan kepala, dia ada hadis lain pula lah dalil dia. Bagi ulama kata kena sapu keseluruhan, hadis lain pula. Perbahasan tentangnya telah berlalu dalam hadis sebelum ni, kita bincang dah. Akhir ni termasuk khilaf lah, masuk khilaf. Tapi kukup mana pun semua ulama terima, kalau kita sapu keseluruhan tu lebih afdal, sikit terima tu. Baik, hadis yang ke-10, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun mastata'a fi sya'nihi kullih fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya. Ni saya ubah sedikit terjemahan ni. Saya terjemah begini. Seboleh-bolehnya kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memulakan sebelah kanan dalam apa saja. Sebab kullih tu fi sya'nih kullih, dalam apa saja, dalam semua keadaan hak dia buat, seboleh-boleh dia akan guna tangan kanan. Dalam semua urusan dia lah, sama ada ketika bersuci, menyikat rambut dan pakai kasut, pakai baju. Dalam riwayat lain sebut, isteri lain sebut, mana seboleh-boleh. Mastatak tu saja seboleh-boleh Rasulullah gitulah, kecuali tak boleh nak buat. Seboleh-boleh dia akan usaha kuku mana pun, dia akan memulakan dengan tayammun dengan tangan kanan, kecuali tadi. Baik, memulakan dengan kanan dahulu adalah pada pekerjaan yang tidak melibatkan penggunaan 2 tangan sekaligus lah. Ni kalau hak pasal jenis kena 2 tangan, kena guna 2 tangan lah. Misalnya bawa kereta, ni maknanya benar hak kita kata jenis berpasangnya. Misalnya kalau nak basuh, basuh hak ni dulu, patah ni pula jadi mudah kanan. Sebabnya ada naik kereta guna tangan kanan, ada orang dia gatung nak ambil sana. Dia ni adalah orang hak gini, dia kena beli kereta hak steering duk alik ni, steering hak duk alik kiri. Jadi steering duk alik kanan, sport di Malaysia ni bila nak masuk kaki kanan dulu, tak apa ikut dia tak suruh lain buat. Tapi bagi dia dah Nabi suka mengana, dia nak ikut betul. Tu kita kata lepas tu masa pegang tu, pegang tangan mana.
Kau steering kita start biar rapat kanan dulu, lepas tu berhak kiri. Oh tak, tidaklah siapa gitu mau berat tu kalau lagu tu. Jadi dia gatal tu, dia masuk kaki kanan tu, lepas tu baru dia lipat kaki kiri masuk. Silap-silap boleh guli batin tu. Tapi tak apalah, ada orang buat begitu. Dia hak cerita pada saya ni orang yang siqah. Malas sebut siapa ya. Siqah sungguh orang ni. Dan kita pun kenal orang tu orang yang bagus, yang baik. Memang dia ikut sunnah, ngerti dia. Nak orang dia lah. Tak apalah. Nabi pun kata boleh-boleh. Jadi kalau tak boleh nak buat gitu, jangan tebing lah. Kalau nak buat jugalah, masuk kat sana tak apa. Oh tak apa, masuk jadi alik kiri pula masuk dia tu. Nak masuk kaki kanan jadi masuk ke kiri pula. Rohok lah. Sebab itulah dia ayat sini. Dia kata memulai bahagian kanan dahulu ni pada pekerjaan yang tidak melibatkan penggunaan dua tangan. Sebab tu dalam Islam ni dia ada selagi dia panggil munasabah, kesesuaian kena ambil kira. Kena tengok juga tu. Ada orang tegur saya lah. Lama dah cerita ni. Dia kata apa duk pakai jalik kiri? Sunnah kali kanan. Kata Nabi ada pakai jel. Dia kata Nabi suka kali kanan. Kata berat lagi ni. Jadi dia kena pakai kali kanan lah. Saya kata masa saya pakai tu saja kita sebut dia nak gora dia. Nak pakai alik. Jadi masalahnya saya boleh pahala sebab bila saya pakai alik guna tangan kiri, hak dia pakai tu tangan kanan. Dia pening. Kalau kita pakai alik kanan, hak dia pakai alik kiri. Patutlah ke mana? Saya kata gini kena pakai dua je. Dia pun saya kata dia kata tengok nasabah lah kata. Kalau Nabi pakai dia buat pakai. Kan kita ambil je kan tangan kanan kita masuk saja ni kecek dengan dia ni tak ada lah syarah hadis sebut bab ni. Kalau hak ni kita guna tangan jadi nak kira lah iktibar ni hak mana kanan tu apa maksudnya. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kanan ni dia sebenarnya lebih isyarat kepada nak lawan syaitan. Ada ulama sebut sebab syaitan dia suka mengiri dalam hadis tu. Tu. Okey kot. Kesal kalau silap peh jadi gini bila minai kan. Dia tangan cemar. Dia ambil tangan kiri nak minai dia setuh pak minum. Orang panggil pegang dengan kiri itu mustuh tak kira. Tapi dia jadi puas hati tak apa lagi nak buat lagu mana. Tu kesal dia kan. Dia makan nasi. Pulut dia kan dia bolak olek tangan tu. Jadi nak ambil orang ni takut jiran tu rasa kembal pula. Akhir sekali dia ambil tangan kiri, dia minum, sebelum ini dia setuh dengan tangan dia. Bila dia setuh gitu dia rasa puas hati. Maknanya bagi dia minum dengan tangan kanan tu. Nak buat mana? Ikut lemuk lah kata mana pula. Sebab tu kita kena tengok lah. Kan banyak kita jumpa gitu. Kata mana tu dia setuh sikit. Kadang-kadang dia pegang sini. Molek lah maksud tu ayatnya menganehnya. Tapi tidak siapa ketemu. Kehendak sebab tu ulama kata ni sebenarnya bagai falsafah belakang. Bagai falsafah yang Nabi nak ajar sebab alih kerana iblis syaitan. Lepas tu kanan kiri dia lebih pada benda yang tak molek supaya kita nak beristinja guna tangan kiri. Syaitan suka sebenarnya tu nak lawan syaitan. Ada ulama dia sudut falsafahnya. Tapi dari sudut zahir memang betul. Ulama yang kata falsafah lawan syaitan pun dia tidak nafikan zahirnya kena kanan lah. Mana kita ambil kira zahir dan kita faham falsafah hak Nabi nak tu apa. Sebab tu jangan melampau berlebih-lebih siapa nampak lucu tak boleh juga. Kena tengok keadaan lah. Lepas tu kalau ada orang nak buat gitu ikut dia dia nak buat gitu kan. Jangan pula kita tertawa ke dia. Sebab saya tengok dalam internet tu ni di negara putih lah. Dia kata kali bila dia setuh gitu dia punya aura akan masuk dia menyelubungi cawat tu. Tu ngani dia orang panggil lagu tu. Tak perlulah ikut dia lah tu. Tapi kok mana pun orang buat gitu tu kerana nak ikut sunnah lah tu. Nak ikut sunnah tu. Tapi dalam Syama'il memang sebut isteri Nabi sebut Nabi bila pakai baju dia mula bahagian kanan. Sebut bila nak tanggalkan baju dia kuk kiri lebih sesuai munasabah. Sebab naik masjid lah. Tangan kaki kanan bila keluar kiri lebih sesuai. Dia sudut tu. Tu maksudnya. Penggunaan sebelah saya ambil sedikit lagi. Kita perhabislah ni sikit ni.
Penggunaan sebelah kanan juga tidak melibatkan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tangan kanan seperti istinja. Itu memang Nabi pun guna tangan kiri. Memegang sesuatu kotoran dan seumpamanya. Begitu juga perbuatan yang tidak baik atau kurang utama di sisi syarak seperti keluar masjid, masuk tandah dan sebagainya. Ini adalah antara maksud selagi boleh, seboleh-boleh, kecuali tak boleh, tak sesuai. Maknanya seboleh-boleh tu makna kalau tak sesuai baru Nabi tidak guna hak kanan. Ini adalah antara maksud selagi baginda mampu menggunakan kanan. Sebaliknya, tuntutan menggunakan sebelah kanan sahaja atau mendahulukan kanan yang merupakan sunnah Nabi SAW adalah pada perbuatan yang mulia atau perbuatan yang melibatkan kedua-dua belah kanan dan kiri tetapi secara satu persatu. Bila kita nak pegang, tidak melibatkan, kena pegang kedua belah tangan, guna hak kanan lah. Kalau perkara tu pun tidak kotor, perkara tu dalam hal-hal yang mulia. Kalau kita kata bawa kereta, steering kereta, kena pergi dua, tak boleh sah tu. Yang pertama misalnya makan, minum dan seumpamanya lah. Yang kedua sebab makan, orang tak makan guna dua belah tangan. Dia kata tu guna garpu sudu tu, tu tak apalah. Jadi makna ada juga guna kanan tu. Dia kata lebih tepat guna chopstick lah sebab dia guna saw. Ikut demo nak makan bubur chopstick lah pergi kawai tak ai tu. Makan bubur lah pergi makan. Kena makan awal sikit, kena mari masjid sejak, kena makan lebih awal. Dah nak makan bubur tu guna dak. Dia kata dia cokeh tu dia letak mulu dah zuk dia masuk ikutlah aku ke mana pun. Nah ayatnya munasabah tu, kesesuaian kena ambil kira tu. Dia sebut lagi sini, yang kedua seumpama membasuh tangan ke siku, membasuh kaki dalam wuduk, masuk ke masjid, pakai kasut, menyikat rambut, gosok gigi dan sebagainya. Itu tu kita malik alik kanan dulu. Contoh yang disebut dalam hadis ini ialah memulakan sebelah kanan ketika menyikat rambut untuk anggota atas dan memakai kasut untuk anggota bawah. Ia seolah-olah sebagai isyarat sunat memulakan sebelah kanan merangkumi seluruh anggota. Contohnya makan baju, seluar, sarung tangan dan sebagainya. Maknanya pada anggota yang ada pasang yang kiri kanan, kita molek guna kanan dulu. Tu ikut sunnah Nabi. Boleh pahala kerana ingat ke Nabi. Dan itu memang sunnah. Sunnah tasyri'iyah yang disyariatkan. Imam An-Nawawi berkata, kaedah syarak yang berterusan ialah mustahab. Kaedah syarak yang berterusan ialah mustahab mendahulukan kanan pada semua perkara yang termasuk dalam kategori mulia dan sesuatu yang berbentuk perhiasan. Benda aksesori, benda misalnya baju ke apa ni, itu benda-benda perlu untuk mencantikkan kehidupan manusia itu. Sebab kalau kita tutup aurat pakai luar tutup dah. Tapi tidak gitulah kena agamanya. Dia kena kanan dulu. Sesuatu yang menyalahinya dituntut supaya menggunakan sebelah kiri atau mendahului kiri. Dia berkata lagi, Menawi kata lagi, ulama sepakat mendahulukan kanan di dalam bab wudu. Di dalam wudu hatu tu sunat. Hukum mendahulukan kanan tu sunat. Mana kalau ada orang basuh tangan sebelah kiri dia pusah juga. Cuma kita kata ke dia, rugi besarlah awak. Sebab awak tak dapat pahala yang banyak. Bahkan itu termasuk dalam khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Tak ada orang buat kerja lagi tu. Sesiapa yang menyalahinya akan terlepas kelebihan tersebut. Namun wuduknya ulama kata tetap sah. Tak ada ulama kata wajib, tak ada gitu. Baik, al-faslu tsani, fasal yang kedua. Ini kita bincang minggu hadapan lah, insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.